Okey, topik hari ini adalah masih di bab 6 iaitu 6.3 tangen kepada bulatan. Okey, kalau sebelum ni 6.1 segitiga, 6.2 adalah sistem perkitaran. Okey, 6.3 pula adalah tangen kepada bulatan tu sendiri. Okey, untuk objektif kamu kena mengenal dan memerihalkan tangen kepada bulatan. Maksudnya dah habis topik ni kamu dapat tahu ataupun faham apa itu tangen kepada bulatan. Okey, apakah yang kamu faham tentang tangen kepada bulatan? Setiap bulatan ni satu bentuk yang unik adalah dia mempunyai banyak ciri yang istimewa. Maksudnya setiap bulatan ni ada ciri-ciri dia. Okay, kalau kamu rujuk rajah ni, dia cakap titik pada T pada roda ni, dia sentuh kepada jalan raya dalam satu pusingan penuh. So, bila pusing, dia sentuh jalan raya lah. Okey, jalan raya ni, dia berfungsi sebagai tangen. Maksudnya garis lurus yang menyentuh kepada satu bulatan tu, kepada roda yang bentuk bulat, dan titik T ni, setiap kali pertembungan yang lurus daripada tayar ataupun bulatan kepada garis lurus yang bersentuh kepada bulatan tersebut ataupun tangen, T ni tangen, kita panggil sebagai titik T lah, titik tangen. Okay, kita tengok rajah yang ini pula. Okay, dalam rajah kat sebelah, garis PQ adalah tangen dan RS menyentuh pada titik X dan Y. Okay, sementara garis lurus untuk UV adalah titik A dengan B pada bulatan. Maksudnya kalau di luar ada cun-cun pada lilitan tu, ada satu titik saja. Macam X dengan Y. Kalau dia masuk sikit ke dalam bulatan ataupun titik pertembungan dia A dengan B. Okay, PQ dengan RS ini tangen. XY adalah titik tangen. X dengan Y titik tangen. Kalau UV bukan tangen sebab dia dah masuk dalam sikit dalam bulatan tu. Dia kena cun-cun dekat tepi bulatan. Baru kita panggil dia sebagai tangen. Okay, A dengan B ni bukan titik tangen. Dia maksudnya persilang dengan bulatan tu adalah bukan tangen. Melainkan dia betul-betul sentuh. Asal sentuh sikit daripada bulatan tu, dia ada satu titik, kita panggil titik tangen dengan garis lurus yang menyentuh kepada bulatan tersebut, kita panggil tangen. Okay, tangen kepada bulatan adalah satu garis lurus yang menyentuh bulatan tersebut pada satu titik sahaja. Okay, titik sentuhan di antara tangen dengan bulatan tu kita panggil sebagai titik ketangenan lah. Okay, kita tengok contoh ni. Contoh 14. Okay, adakah semua garis lurus dan titik yang ditunjukkan dalam rajah di sebelah ialah tangen kepada bulatan dan titik ketangenan? Okay, kita tengok ni. Betul ke tak yang ni tangen ataupun dia titik ketangenan? Okay, melalui tadi contoh yang sebelum ni, pada slide sebelum tadi tu, kalau dia betul-betul cun-cun dia sentuh titik, sentuh lilitan bulatan tu, dia tangen. Maksudnya PQ tangen dengan TU. Cakap kat sini PQ dengan TU adalah tangen kepada bulatan kerana dia sentuh. Titik E dengan U ni titik ketangenan. Sebab dia betul-betul sentuh kan. Tapi kalau R kepada S ni, ada F dengan G, titik ni bukan titik tangen sebab dia dah sentuh, dah merentas dah. Ini kita panggil segi perentas kan. So kalau dia merentas bulatan tersebut, dia bukan tangen. Ini bukan, ini tangen, ini tangen. Okay, MN bukan tangen kerana bulatan menyentuh dua titik bulatan yang dipanjangkan. Maka titik M bukan tangen. Kalau dia sentuh macam ni saja, ini bukan tangen. Melainkan dia satu garis lurus yang boleh kita ukur sebagai lurus lah untuk jadikan dia sebagai tangen dan kita menemukan titik ketangenan. Okey, yang kedua adalah
macam mana nak buat ataupun menentusahkan konjektor tentang sudut di antara tangen dengan jejari bulatan pada titik ketangenan. Okay. Kita tengok persoalan dia. Apakah yang kamu tahu tentang nilai sudut di antara tangen dengan jejari pada bulatan dengan titik ketangenan? Ingat, jejari adalah ini. Kalau penuh satu garisan, dia meter. Kalau daripada titik kepada lilitan, adalah titik pusat lah kepada lilitan, kita panggil sebagai jejari. Okay, manakala garis lurus yang menyentuh pada bulatan adalah tangen. Okay, titik tengah daripada tangen ni, kita panggil titik ketangenan. Kalau kita garis lurus kepada bulatan, kita akan dapat 90 darjah. Okay, secara generalisasi, jejari pada satu bulatan yang bersilang dengan tangen kepada bulatan, maksudnya ini dengan ini, pertembungan dia sini, okay, dia akan membentuk 90 darjah. Okay, kita tengok ciri-ciri tangen bulatan. Okay, kalau dia ada garis lurus, ada jejari, dia membentuk 90 darjah, ini tangen. Kalau tangen ni, yang ni, contohlah dari sini ke sini kan, dengan ini pun sama juga. Kita boleh panggil sebagai tangen sebab dia bersentuhan dengan bulatan dan kita akan hasilkan satu jejari, dia menghasilkan 90 darjah. Ini pun sama, dia jadi tangen. Kalau begini, kalau tangen tu kita bagi dua, dia masih juga menghasilkan A dengan B ni akan terhasilnya 90 darjah. Ini pun sama. Ini kita panggil tangen sebab dia bersentuhan di kaki bulatan tersebut. Okay, kalau sudut dan tangen bagi bulatan, tengok contoh nota ni. OQ jejari, PQR adalah tangen. Ini jejari, ini tangen. Okay, PQ dengan QR adalah tangen. PQ dengan QR adalah tangen. Dan kalau kita tambahkan sudut PQR dengan POR adalah 180. Sini dengan sini kita campurkan 180 yang bertentangan kan. Okay, kalau yang ini pula PQ ni tangen. Okay, sudut A dengan sudut D. Sudut A dengan sudut D yang ni. Ini bertentangan dengan ni pelengkap. Dia akan sama. A dengan D ni sama sudut. Sudut B dengan sudut C. B dengan C yang bertentangan. Ini kosong kan yang bertentangan. Pelengkap dia adalah sama dengan sudut B. Contohnya, contoh 15. Okay, rajah di sebelah dia menunjukkan satu bulatan berpusat pada O dan bertemu dengan garis lurus ABC. ABC. Maksudnya ini tangen, O kepada B adalah jejari. Okay, garis ABC tangen, okay, bertemu dengan jejari pada titik B, ini titik ketangenan dan sudut OBA adalah 90 darjah. Okay, sini kita akan dapat 90 darjah. Okay, untuk AOB tambah dengan 138 sudut adalah 180. AOB. X lah. AOB, sorry sini. Ini garis lurus kan? Satu garis lurus adalah 180. Okay, garis penuh ini 180. Nak cari sudut sini, tolaklah 180 tolak dengan 138. So kita akan dapat 42. Sini 42 darjah. Okey, nak cari X, kita dah ada ni 90, kita dah ada 42, so 1 segi 3, sini X. Contohlah, sini 42, sini adalah 90. So nak cari sudut X ni, kita campur semua ni adalah 180 kan. So tolak je. 180. Sama juga cara ni sebenarnya. 90. Bertentangan. Okay, kalau kita kira 180 tolak dengan 90 tolak dengan 42. So kita juga dapat, kalau kita guna cara ni cuma dapat 48 juga. Tapi kalau kita ikut cara yang dalam contoh ni, dia
tambahkan X ni dengan sudut AOB, tambah ni, 2 ni, akan sama dengan 90. Okey. X 90 tolak dengan sudut AOB ni. Kita dapat tadi 42 kan? 42. So 90 tolak 42, dia dapat 48 sini. Sama juga kalau kita guna cara. So ini cara pertama, ini cara kedua.